sekali seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Datuk Seri Najib telah memohon supaya beliau dibenarkan menggunakan Proof Council. Proof Council ni daripada UK. Tapi malangnya Mahkamah telah menolak permohonan Datuk Seri Najib untuk menggunakan Proof Council. Sebab kita kena faham bahawa sebelum ini beliau diwakili oleh Tan Sri Syafiee. Tetapi bila kes ini mula melibatkan ujahan-ujahan yang berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai conflict of interest, maka kita nak membawa masuk pakar dalam bab conflict of interest ini, iaitu Proof Council daripada UK. Tapi malangnya mereka tidak membenarkannya dan mereka kata kita ada banyak pakar. Kita ada banyak pakar. Dan setelah diteliti betul-betul, maka akhirnya Datuk Seri Najib bersetuju untuk melantik pakar tempatan seperti mana dicadangkan oleh banyak pihak termasuk Bar Council sendiri. Tapi malangnya bila pakar tempatan tu dilantik, iaitu Tuan Zahid dan dikepalai oleh Haji Hisham, malangnya mereka tidak memberikan masa. Jadi hari ini antaranya kita mengharapkan supaya mahkamah bersetuju untuk diberikan masa kepada peguam yang baru, setidak-tidaknya untuk dia membaca dokumen-dokumen perjalanan kes sepanjang tempoh ianya dibicarakan di Mahkamah Tinggi dan juga di Mahkamah Rayuan. Sebab kalau dia ambil alih kes tu, dia mesti ada sedikit masa. Jadi saya mengharapkan supaya hari ini mahkamah memberi peluang kepada barisan peguam yang baru untuk study dokumen-dokumen supaya keadilan dapat diberikan kepada Datuk Seri Najib. Kerana bagi saya rakyat nak supaya polisi ataupun kata orang tu adab. Lebih baik kita bebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita meletakkan satu orang yang tak bersalah ke penjara. Jadi saya harap benda ni yang akan diatur oleh mahkamah hari ini lah. Tapi ini hanya kita boleh harap, segala-galanya bergantung kepada kebenaran kita. Sebelum ni mungkin tak ada bukti-bukti baru, tapi sekarang ni bukti baru dah terlalu overwhelming, yang sepatutnya mahkamah melihat. Contohnya bukti tentang conflict of interest Hakim Nazlan. Pertama, kalau dari segi tuduhan yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib ialah beliau dikatakan dituduh telah menerima rasuah sebanyak 42 juta ringgit daripada SRC, dan duit itu dikatakan daripada apa yang dipanggil POP, pinjaman yang dibuat oleh SRC daripada POP. Walaupun ramai orang petikai, takkanlah Datuk Seri Najib yang duduk dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan pinjaman kepada SRC 2 bilion dua kali, hanya menerima rasuah selepas 3 tahun. Dan takkan jumlahnya begitu kecil, 42 juta ringgit. Tetapi tuduhan itu sendiri pun hari ini dah terbukti tak betul. Bila mana hari ini bukti baru yang ditemui oleh peguam sebelum ni, iaitu Tan Sri Syafiee Abdullah, menunjukkan bahawa sebenarnya bukan duit POP yang dipinjam oleh SRC yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib. Sebaliknya, duit adalah datangnya daripada Maybank. Duit dipinjam oleh Putra Perdana Development, pinjam dengan Maybank, dan pengakuan telah diterima daripada pegawai Maybank sendiri mengesahkan bahawa Hakim Nazlan tahu 140 juta telah dipinjam oleh Putra Perdana Development, dipinjam daripada Maybank. Hakim Nazlan tahu, dan daripada duit 42 juta ini dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib, dan daripada akaun Datuk Seri Najib ni 42 juta ini, 2 transaksi pemindahan telah berlaku daripada akaun Datuk Seri Najib sebanyak 27 juta dimasukkan ke dalam akaun SRC International, dan yang kedua sebanyak 5 juta dimasukkan ke dalam akaun SRC International. Jadi 2 kali yang betul-betul ada dalam akaun Datuk Seri Najib 10 juta dicampurkan dengan semua duit sumbangan-sumbangan untuk CSR yang diterima oleh
Dato' Seri Najib selaku pemegang amanah kepada UMNO, dan duit ini digunakan untuk bantu anak yatim, bina masjid, untuk bagi untuk orang asli dan sebagainya. Yang digunakan bukan untuk tujuan peribadi Dato' Seri Najib. Pertamanya, dari segi tuduhan itu pun sudah berbeza. Berbeza. Jadi macam mana pendakwaan itu nak diteruskan? Sepatutnya dia kena batalkan pembicaraan di peringkat Mahkamah Tinggi, buat tuduhan baru. Buat tuduhan baru. Kalau dia nak tuduh terima duit daripada Putera Perdana Development, Putera Perdana Development, kita boleh terima lah. Tuduhan tu mungkin ada kesahihan dia. Itu pertama. Yang kedua, dari segi penglibatan Hakim Nazlan. Hakim Nazlan ketika menjatuhkan hukuman di peringkat Mahkamah Tinggi, dia mengatakan bahawa Datuk Seri Najib bersalah kerana niat dia tubuhkan SRC International sendiri itu pun dah salah. Sebaliknya, hari ini dapatan yang kita terima, Puan Datuk Seri Najib terima dan telah serahkan dokumen kepada pihak mahkamah, menunjukkan bahawa adalah tidak benar Datuk Seri Najib yang mencadangkan penubuhan SRC. Sebaliknya, ada surat daripada Maybank ketika mana 1MDB nak meminjam 6.2 bilion untuk membeli Tanjung Energy Holding daripada Ananda Krishnan. Nak pinjam duit Maybank 6.2 bilion. Maybank mencadangkan supaya ditubuhkan SRC ini. Maknanya, cadangan itu datang daripada Maybank. Dan jelas hari ini ada dokumen-dokumen berbentuk minit mesyuarat, surat arahan dan sebagainya. Ada tertera nama Nazlan yang terlibat secara langsung dalam urusan di antara pihak Maybank dan juga pihak 1MDB. Dan Nazlan ketika itu merupakan General Counsel, Company Secretary dan juga Head of Legal and Corporate Affairs Maybank. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa Nazlan ada conflict of interest. Nazlan ada conflict of interest. Okey, baru-baru ni Hakim Peguam Datuk Seri Najib mencadangkan supaya kita tidak lagi fokus kepada seperti mana yang didedahkan oleh Raja Petra. Kita tahu dia pun blogger Perikatan Nasional. Dia mengatakan Nazlan menerima RM2 juta daripada Jolo. Daripada RM2 juta ini, sebanyak RM1,036,127.40 telah dimasukkan ke dalam akaun Maybank dia sendiri melalui 11 transaksi. Walaupun kita nampak benda ni ada asas, tetapi kita nak fokus kepada beberapa. Peguam Datuk Seri Najib nak fokus kepada isu conflict of interest dan isu ketuduhan tadi. Jadi dah diketepikan. Bukan maknanya kita tarik balik. Kena faham tu. Dah diketepikan dulu. Jadi kalau kita tengok hari ini, ada bukti yang terlalu kukuh jelas menunjukkan bahawa Nazlan selaku hakim sepatutnya recuse himself, menarik diri seperti mana yang dibuat oleh hakim-hakim lain bila mana mereka, dan ada di antara hakim-hakim yang menarik diri ketika 1MDB saman Datuk Seri Najib, mereka tak terlibat pun dengan kes saman tersebut, tetapi partner mereka yang lain, partners mereka ada terlibat dalam membantu 1MDB, maka mereka recuse themselves. Maknanya dia tarik diri kerana tak nak ada conflict of interest. Tetapi Nazlan ini terang lagi bersuluk. Jadi pandangan rakyat, ini saya nak beritahu apa rakyat kat luar. Rakyat kat luar nampak bahawa punca hari ini Nazlan dipilih sebagai seorang hakim menggantikan Hakim Saufi Razak. Hakim Sufian Razak. Hakim Sufian Razak adalah hakim yang pertama dipilih untuk mengadili kes Datuk Seri Najib di Mahkamah Tinggi. Tetapi hanya seminggu saja, atas alasan Bar Kaunsil mengatakan bahawa Sufian Razak, adik dia adalah Esko Kerajaan Negeri Pahang daripada UMNO. Padahal sebenarnya kalau abang hakim, adik Esko UMNO, tak ada kena-mengena. Tetapi mereka tukar. Mereka tukar Hakim Sufian Razak dan letak Hakim Nazlan.
Pandangan rakyat di luar, Hakim Nazlan sengaja diletakkan oleh Tun Dr. Mahathir untuk menjadi hakim kerana Tun Dr. Mahathir tahu penglibatan Nazlan dalam urusan di antara Maybank dengan SRC ataupun dengan 1MDB yang telah diarahkan oleh Maybank untuk menubuhkan SRC. Jadi benda ni akan menyebabkan bahawa sistem kehakiman kita dilihat memang betul lah seperti mana yang diungkapkan oleh setengah-setengah pihak. Pendakwaan ini adalah merupakan pendakwaan terpilih. Jadi untuk berlaku adil, saya mengharapkan supaya mahkamah, ini atas mahkamah, kita cuma boleh bagi harapan kita. Berilah keadilan, bagi peluang untuk Peguam Datuk Seri Najib mengemukakan bukti-bukti baru ni, dan bagi peluang untuk beliau mendapat keadilan dengan berikanlah masa. Kenapa nak cepat sangat penjarakan dia? Hari ini dia cuma minta supaya diberikan masa untuk peguam baru. Bukan minta tangguh. Bagi masa 1 bulan ke supaya peguam baru boleh. Sama juga dalam kes yang melibatkan Datuk Zahid. Hari ini dah terbongkar bahawa Datuk Zahid menerima duit daripada UKSB. Bila Datuk Zahid terima, mereka kata ini rasuah. Tetapi hari ini terang lagi bersuluh, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga terima daripada orang yang sama, daripada UKSB. Mahathir Mohamad terima daripada orang yang sama melalui suami kepada anak saudara dia, iaitu Tan Sri Rahmat, suami kepada Yasmin. Begitu juga dengan Isyamuddin Tun Hussein, KJ, Syafiq Abdal, dan ramai lagi. Kenapa orang-orang ini tidak didakwa? Yang ini yang menjadi persoalan. Yang kita nak ialah keadilan. Kenapa Presiden UMNO bila terima duit daripada sumbangan politik daripada UKSB, dan David Tan sendiri mengatakan dia bagi pada Presiden UMNO ialah dana politik. Dalam Malaysia ni, undang-undang Malaysia tidak melarang seseorang untuk menerima dana politik. Memang betul di bawah kanun kesesaan Seksyen 165, seseorang yang menerima duit, seorang menteri ataupun seorang anggota kaki tangan kerajaan menerima dana, walaupun ianya dana politik, boleh didakwa. Tetapi kenapa ada 2 set undang-undang yang berbeza? Satu set, orang yang tak nak bubarkan parti, orang yang tak nak masuk bersatu, dia terima sumbangan politik, ianya dianggap sebagai rasuah. Tetapi bila orang tu geng Mahathir, bila orang tu terima duit bagi pihak Mahathir, bila orang tu terima duit bagi pihak orang-orang yang bersekutu dengan Muhyiddin, maka ianya dianggap sebagai political donation. This is unfair, unjust. Jadi kalau nak lihat kehakiman di Malaysia ini, bukan hanya kehakiman itu, keadilan itu harus ditegakkan, tetapi ianya harus dilihat ditegakkan. Itu pandangan saya.